A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada kali ini kita akan sama-sama tadabbur surah Az-Zumar pada ayat ke-22 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya keras membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya yang telah keras membatu untuk mengingati Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sedikit tafsiran ayat pada ayat ini. Kata Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, tafsirannya, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima Islam sehingga dia mendapat petunjuk, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya dikunci mati? Pengertian ini tersimpul dari firman selanjutnya, maka celakalah, kecelakaan yang besarlah, yakni artinya azab yang besar bagi mereka yang telah keras membatu hatinya untuk mengingati Allah. Maksudnya untuk menerima akan Al-Quran. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata sekali sesatnya. Muslimin muslimat dirahmati Allah, bahasa mudahnya dalam ayat ini adalah ayat yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak buat perbezaan antara orang yang Allah beri hidayah dengan orang yang Allah sesatkan. Dalam ayat ini bagaimana Allah menunjukkan bahawa adalah tidak sama darjat kedudukan orang-orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima hidayah, petunjuk, berbanding orang-orang yang Allah kuncikan hatinya ataupun hatinya telah dikeraskan daripada menerima hidayah Allah. Bahkan Allah Ta'ala telah meletakkan ataupun telah menghina, telah mencela, yakni dengan kecelakaan yang besar. Kecelakaan di sini adalah azab yang mana Allah akan timpakan kepada mereka baik ketika mana di dunia maupun di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebenarnya banyak sangat yang boleh kita ambil manfaat daripada ayat ini, cuma dengan waktu yang terbatas saya mengikuti apa yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bagaimana ramai di kalangan para mufassir mengambil pendapat apa yang disebut oleh Ibnu Abbas ialah di antara orang yang telah dilapangkan dadanya, di antara orang yang telah Allah lapangkan dadanya menerima agama Islam ialah Abu Bakar As-Siddiq. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau kita baca sirah Nabi, kalau kita baca akan hadis-hadis Nabi SAW, pasti kita akan menjumpai momen-momen ataupun kisah-kisah yang berkait dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana keadaan umat Islam, mereka yang beriman pada permulaan Islam dibawa oleh Nabi SAW. Jelas bagaimana kisah setelah Nabi pulang daripada Isra wal Mi'raj. Bila Nabi sebut akan peristiwa itu, tidak ada
di kalangan mereka, baik yang beriman maupun tidak beriman, yang mempercayai akan cerita yang disampaikan oleh Nabi SAW, tapi tidak bagi Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Apa sahaja yang dikatakan oleh Muhammad, aku membenarkannya. Kan? Nak sebut betapa Allah bukakan, Allah lapangkan dada, Allah berikan cahaya hidayah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan cahaya hidayah itu juga yang Allah kurniakan, Allah curahkan kepada kita, insya-Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawayh dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca akan ayat ini, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Pada ayat ini, lalu kami bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimanakah hati yang terbuka itu? Merujuk kepada ayat syarahallahu sadrahu. Lalu baginda Nabi SAW menjawab, yakni apabila cahaya menerangi hatinya, maka ia menjadi terbuka dan lapang. Kami bertanya lagi, apakah tanda yang demikian itu ya Rasulullah? Jawab baginda Nabi SAW, menghadapkan diri kepada kehidupan negeri yang abadi dan menjauhkan diri dari kehidupan negeri yang penuh tipu daya dan mempersiapkan diri untuk mati sebelum kematian itu datang. Subhanallah. Pada hadis ini menyebutkan kepada kita bahawa Nabi sebut bahawa tanda orang yang dibukakan pintu hidayah kepada mereka ini ialah, yang pertamanya Nabi sebut apa dia? Iaitu orang yang sentiasa menghadapkan kehidupannya untuk kehidupan akhirat. Maksudnya amalan dunia yang dibuat hari ini, amalan ketika hidup di dunia ini hanyalah merujuk ataupun hanyalah menjurus kepada amalan akhirat semata-mata. Subhanallah. Dan menjauhkan diri daripada kehidupan dunia yang penuh dengan tipu daya. Kemudian yang kedua, iaitu sentiasa mempersiapkan diri, yakni dengan mengingati kematian. Bukan dah sakit, bukan dah ada tanda-tanda nak mati baru teringat, tidak. Waktu sekarang mereka telah mempersiapkan diri dengan mengingati akan mati. Bukan hanya ingat saja, tetapi mereka telah mempersiapkan dengan bekalan-bekalannya. Subhanallah. Begitu juga dalam riwayat yang lain menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Umar, dia berkata bahawa seorang laki-laki berkata, yakni bertanya, ya Rasulullah, orang mukmin yang manakah yang paling baik? Jawab Rasulullah SAW, iaitu mereka yang banyak mengingati mati dan paling banyak persiapannya untuk mati. Dan bila mana cahaya menyinari hatinya, maka hati itu terbuka dan menjadi lapang. Para sahabat bertanya, apa tandanya yang demikian itu ya Nabi Allah? Nabi pun menjawab, yakni menghadapkan diri kepada negeri yang abadi dan menjauhkan diri dari negeri yang penuh dengan tipu daya dan menyiapkan diri untuk mati sebelum kematian itu datang. Adapun orang-orang yang kasar hatinya, yang keras hatinya dan membatu, akan mengalami kecelakaan yang besar disebabkan sikap mereka yang keras kepala, tidak mahu ingat kepadanya, yakni tak mahu ingat kepada Allah Ta'ala. Seharusnya hati mereka menjadi lembut bila nama Tuhan disebut di hadapan mereka, tetapi muka mereka hitam muram bila mendengar nama Allah disebut dan hati mereka bertambah keras membatu. Dan begitu juga dalam riwayat yang lain menyebut bahawa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu banyak bercakap tanpa menyebut nama Allah, kerana banyak bercakap tanpa menyebut nama Allah menyebabkan hati menjadi kasar, dan sesungguhnya
Orang yang paling jauh dari Allah ialah orang yang kasar hatinya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jelas daripada beberapa riwayat yang menyebutkan kepada kita telah menampakkan betapa dahsyatnya akibat daripada hati yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan cahaya hidayah masuk ke dalam hatinya. Oleh itu sama-samalah kita cuba untuk mengambil manfaat daripada ayat ini, khususnya saya dan kepada semua yang mendengar. Apa yang boleh kita ambil manfaat dalam ruang terbatas ini? Sinaran hidayah versus kegelapan kesesatan. Inilah dianya dua kelompok, dua bahagian, dua puak, dua pihak yang sentiasa ada di atas muka bumi ini. Satu golongan yang mendapat sinaran hidayah, cahaya hidayah, dan satu lagi golongan yang mendapat ataupun telah ditimpa kegelapan kesesatan. Jadi apa yang boleh kita cuba renung, cuba kita menghayatinya, cuba kita fikir. Dalam keadaan hari ini, sudah tentulah kita sangat bersyukur disebabkan hari ini kita beriman kepada Allah dan kita membaca Al-Quran, mengambil manfaat daripada Al-Quran, mendengar akan hadis Nabi SAW. Jadi sebab itu poin yang pertama untuk sama-sama kita fikir dan renung, iaitu mensyukuri nikmat iman dan Islam. Petunjuk hidayah daripada Allah hanya kepada mereka yang dikehendakinya. Jadi kenapa hidayah itu disebut dengan cahaya? Iaitu berujuk pada ayat ke-22 surah Az-Zumar ini. Allah berfirman, Nurin mir rabbih, cahaya dari Tuhannya. Ini kerana sifat cahaya itu boleh menembus. Bagaimana cahaya matahari ini contohnya, yang mampu menembusi setiap kawasan di permukaan bumi sehinggalah ke lubang-lubang gua yang terpencil jauh sana. Namun begitu, tidak semua tempat juga dapat menerima cahayanya atas sebab-sebab tertentu. Boleh jadi disebabkan ada penutup atau penghalang padanya. Begitu jugalah hati manusia. Bukan semua manusia mendapat cahaya hidayah dari Allah. Keadaan hati anda penentu kebaikan dan keburukan diri seseorang. Bagaimana keadaan hati anda? Pada waktu ini sama-sama kita cuba koreksi, muhasabah, cuba fikir. Sampai ke waktu ini kita masih lagi seorang Muslim, masih lagi seorang mukmin. Apa sebab? Jadi sebab itu sama-sama kita perlu tadabbur akan ayat ni, barulah kita nampak, oh, dalam ayat ni Allah membezakan yang bagaimana mereka yang diterima ataupun Allah kurniakan hidayah kepada mereka, dan ada di kalangan mereka juga yang Allah Subhanahu wa taala tak beri hidayah. Jadi di sana apa yang boleh kita sama-sama perhatikan pada diri kita? Mereka dan kita semua sama. Kita adalah manusia. Kita semua adalah manusia, hamba Allah yang Allah ciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya satu saja, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan, semua kita sama, kita ada hati. Dan Allah menyebutkan kepada kita bahawa yang hati inilah penentu sama ada yang kita ini berhak untuk dapatkan cahaya hidayah ataupun tidak. Oleh itu, bila mana kita cuba tadabbur berkaitan tentang hati, ada bermacam-macam jenis hati. Satu riwayat daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika sekiranya daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Namun jika seandainya daging tersebut rosak, maka rosaklah seluruh anggotanya. Daging yang dimaksudkan adalah hati. Hadis riwayat Bukhari.
jelas menunjukkan bahawa Allah cipta hati pada kita yang sememangnya tempat letak iman dan juga berlawan antara iman dan nafsu di situ. Oleh itu, sama-samalah kita memerhatikan pada hati kita. Sebagaimana ramai ulama menyebut dan juga membahagikan hati. Hati manusia ini dikategorikan kepada beberapa bahagian. Ada bermacam-macam jenis hati manusia. Antaranya yang disebut ialah hati yang sejahtera, yang disebut sebagai qalbun salim. Yang kedua, hati yang sakit. Dan yang ketiga, hati yang mati. Hati yang sejahtera, qalbun salim, adalah hati yang sentiasa memilih kebaikan dan keredaan Allah. Manakala hati yang sakit memilih kecenderungan kepada kejahatan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Namun hati yang tidak dapat diubati lagi adalah hati yang keras dan hati yang mati, kerana ia sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan ia tertutup oleh kesesatan dan tidak bersedia menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 74, Allah Taala berfirman, "Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh kerana takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di sini Allah menunjukkan betapa dahsyatnya hati milik orang-orang yang hatinya mati, yang mana hati itu lebih keras daripada batu. Sedangkan batu-batu yang diciptakan oleh Allah ada manfaat-manfaatnya yang tersendiri. Tetapi bagi mereka yang kafir, yang mempunyai hati yang keras ini, seumpama batu, bahkan lebih keras daripada batu. Na'udzubillah min zalik. Maka di sini sama-sama kita perlu lihat kepada hati yang keras ini. Terdapat bahaya apabila bagi mereka yang telah sampai kepada tahap ini, yakni hati yang keras, hati yang mati, hati milik orang kafir ini, yang mana bila sampai tahap ini semakin bertambah kemaksiatan dan makin balas beribadah. Sebab apa disebutkan dalam surah Saf ayat 5, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, siapa dia ni? Bani Israel, mengapa kamu menyakitiku sedangkan kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu? Maka tak kala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jelas pada ayat ini menunjukkan bahawa di antara kebinasaan atau bahaya hati yang mati ini ialah
sebagaimana disebut pada ayat kaum Bani Israel bila Nabi Musa menghadap Allah bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina. Pada waktu itu mereka berpaling, sedangkan Nabi Musa telah mengarahkan mereka sekian, tetapi mereka masih lagi melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ini adalah perkara yang mana termasuk dalam bab kemaksiatan. Bahkan mereka melakukan itu adalah perkara-perkara yang di luar perkara yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian lagi kebahayaan yang lain ialah tidak mudah tersentuh ataupun terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran, dan juga tidak mudah terpengaruh pada hatinya walaupun diuji. Nak sebut bahawa bahayanya bagi mereka telah sampai kepada tahap hati yang keras ini, ia akan menyebabkan hati tidak berasa apa. Senang kata, hati telah mati ni, hati orang panggil hati kering. Bila tengok orang susah pun dia tak rasa sedih, tidak ada rasa hibur, tidak ada rasa kesian. Maka orang-orang yang seperti ini, bagaimana walaupun mereka diuji, mereka tak anggap bahawa bila mana mereka diuji itu ujian daripada Allah. Bahaya. Sebab itu Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 126, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Dan tidaklah mereka, siapa dia, orang-orang munafik ni, memperhatikan bahawa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, dan mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Maksudnya apa? Allah beri ujian tu supaya mereka sedar. Tak cukup dengan satu ujian, Allah tambah lagi satu ujian pun mereka tak sedar. Jadi orang-orang yang seperti ini, hati yang telah mati, yang mereka ni jauh daripada mengingati ataupun mengambil iktibar daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala timpa kepada mereka. Jadi penutup kepada apa yang kita boleh sama-sama tadabbur ialah, apakah penawar, cara untuk kita mendapatkan hati yang boleh Allah Ta'ala berikan hidayah. Yang pertama sudah tentu tidak ada cara lain, iaitu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kembali beriman kepada Allah. Dalam surah At-Taghabun ayat 11 Allah peringatkan, ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian perlulah banyak mengingati akan Allah. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah peringatkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Dan akhir sekali, apa dia? Memperbanyakkan doa kepada Allah, minta pada Allah. Sebagaimana riwayat hadis daripada Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi SAW bahawasanya baginda SAW pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, hidayah, memohon kepadamu ketakwaan, memohon kepadamu al-iffah, iaitu terhindar daripada perbuatan yang tidak baik, dan juga memohon kepadamu kecukupan, yakni tidak meminta-minta. Hadis riwayat Muslim. Benarlah sebagaimana doa yang sepatutnya selalu kita minta pada Allah, yang terdapat pada ayat 8 daripada surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan
sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi kurnia. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat.